kita bertemu lagi dalam kisah Okay, kita bukan nak main lampu sangat lah. Okay, kali ni I nak share satu kisah yang dikongsi oleh kawan I tentang bagaimana dia punya kakak ipar, punya abang, pernah berkahwin dengan seorang wanita di mana ada banyak makhluk duduk dalam badan dia. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okay, first and foremost, I nak explain, I nak buat disclaimer dulu. Kisah ni bukan tentang split personality ke, bipolar ke, atau apa-apa disorder berkaitan dengan mental. Bukan macam tu. Memang dalam badan isteri dia ada beberapa makhluk. Cuma sebelum kahwin tak ada apa. Benda start berlaku actually masa hari diorang nikah. Waktu ni masa nak lafaz akad nikah tu, Hussein bukan nama sebenar. Ini korang bayangkan suasana di hari pernikahan. Waktu nak akad tu, waktu dia nak lafaz tu, dia macam tersekat-sekat tau. Macam I don't know why, tapi macam dia dihalang. Tak tahulah, suara macam tak terkeluar. Aku terima nikah. Tak boleh nak sebut. Dia tak boleh nak lafaz akad nikah tu tau. Macam ada problem lah. Tak tahu kenapa macam tersekat-sekat. Lepas tu berpeluh-peluh. Macam dia nak cakap tapi tak boleh. Macam tak tahulah apa yang menghalang tau. Lepas tu diorang terpaksa macam stopkan sekejap. Mak Hussein ni pula tolong bagi air Yasin. Dia macam tengok macam mungkin nervous sangat ke. Orang katakan dia bagi air Yasin. Macam nak tenangkan Hussein ni lah. So bagi air Yasin, minum, selawat, apa semua minum. Tak lama lepas Hussein dah relax. Dan sudah tenang sekejap. Lepas tu sambung balik. Finally lancar lafaz akad nikah dia. Tak sudah dengan itu, ingatkan dah settle lah problem dekat majlis akad nikah ni. Tiba-tiba lepas je habis je semua orang sah. Alhamdulillah. Dia punya wife yang tadi senyum elok-elok tu meracau menjerit. Macam tu pak pengsan. Dah 3 bulan bernikah. So macam biasalah bila kita bernikah, kita baru nak pindah duduk sekali, kita baru nak biasakan dengan pasangan kita. Jadi ada benda-benda yang kita macam, macam ni ke perangai dia? Macam kita tak syak apa-apa perkara itu adalah seperti gangguan. Itu apa yang Hussein cerita lah. So masa awal-awal 3 bulan pertama tu dia perasan Luna, bukan nama sebenar wife dia Luna ni, dia macam dia suka termenung tau. Tapi Hussein cakap Luna kalau dia termenung pandang dinding kosong macam tu tak apa, itu perkara biasa. Tapi Luna bila dia termenung, dia akan mencangkung dan tangan dia akan bergerak-gerak menyentuh setiap jari jemari dia. Macam orang berfikir-fikir. So I assume Luna tu mencangkung, tangan dia macam ni. Tiap kali Hussein jumpa Luna dalam keadaan termenung tu, mesti macam tu, mencangkung jari macam tu. Mula-mula Hussein macam, yelah, dia tak pernah duduk serumah dengan Luna kan. So bila macam tu dia cakap, okey lah, ini perangai isteri aku kan, aku kena terima lah. Setakat termenung je kan, bukannya dia pergi curang ke apa. So okey, tak apalah. Cuma Hussein pelik, setiap kali dia macam kejut Luna macam, you menung apa? Luna macam, bergerak, pergi toilet ke, pergi dapur ke, buat macam tak ada, macam seolah-olah dia tak termenung tadi. Dia seolah-olah tak pelik dia mencangkung. And Hussein tak tahu dia mencangkung berapa lama, sebab tak pernah menunjukkan kesan-kesan macam Luna ni sakit duduk mencangkung berapa lama, termenung macam tu. Tak tahulah. Tapi Luna seolah-olah tak pernah sedar yang dia ada habit yang dia suka termenung, zone out macam tu tau. Bila Hussein tegur dia macam seolah-olah nothing happen, pergi sambung buat something. Macam dia tak sedar dia termenung. Macam sistem dia shut down and dia tak ada memory yang dia sebelum tu dia buat apa ke tak tahu. Luna sangat pelik, Hussein cakap. Satu hari Hussein tanya dia macam, sayang, you memang suka termenung Luna macam blur-blur. Termenung? Bila? I termenung ke? I selalu termenung ke? Hussein macam, tak ada siapa-siapa pernah bagi tahu you ke you suka termenung? Tak ada pula. I termenung ke ya? I tak perasan lah. Sorry.
Baru 3 bulan kan. Jadi Husin cubalah memahami isteri dia yang tak pernah tahu dia kuat termenung. Tak apalah dia matikan je dalam persoalan. Kenapa isteri dia kuat termenung duduk mencangkung sambil jarinya begini? Fikir apa? Hari-hari. Itu 3 bulan pertama berkahwin, menung-menung je. Lepas 1 tahun berkahwin. Makin tak masuk akal perangai Luna. Sebab Luna yang dia kenal masa dia bercinta dulu, seorang yang pembersih, seorang yang cermat, seorang yang macam serba-serbi sempurna lah. Sebab tu dia suka kat Luna ni. Tapi dah setahun dah ni, rumah kotor gila. Kotor sangat-sangat. Pinggan mangkuk tak cuci, nasi dalam periuk biar berkulat tak cuci, baju tak cuci. Kalau dah cuci, tak sidai. Kalau dah sidai, tak angkat. Kalau dah angkat, tak lipat. Dia macam pemalas lah. Husin macam terkejut tau. Sebab kalau Husin tak kemas rumah, tak basuh pinggan, tak sidai baju, tak lipat baju, kalau dia tak buat semua-semua ni, rumah dia dah jadi macam dia kata macam, minta maaf lah cakap, kadang tongkang pecah tau rumah dia. Luna ni tidak bekerja sebab memang Husin tak nak dia kerja. Macam Husin kata gaji Husin tu boleh sara dia. Sebelum diorang berkahwin, Luna ni memang kerja. Luna kerja bank. So sepanjang diorang kenal, Luna ni kadang-kadang bawa bekal pergi kerja, kadang siap masakkan untuk Husin. So macam kalau sebelum kahwin kau boleh masak, kau boleh buat semua benda, kau siap cantik-cantik, kau hebat lah. Takkan sebenarnya hidup kau macam ni kan? Macam kau malas gila, dah makan tinggal, tak nak cuci. Macam pelik tau. Macam pengotor. Mandi pun tak selalu. Macam sangat pelik lah. Sangat pelik. Tapi kalau nak keluar, dia bersiap. So Husin macam, oh betul lah yang dia baca-baca dekat Facebook, perempuan cantik ni sebenarnya pengotor. Macam tu tau. Sebab isteri dia macam tu. Tak payahlah nak balik mengharapkan makanan sebab dapur tu akan kotor gila. Andai kata ada nasi lebih semalam dalam periuk nasi, dia biar je. Dia tak cuci ke, tak makan ke, tak tahulah. Sebab memang Luna tu macam manusia yang tak makan kat rumah. Sebab kalau nak makan, mesti dia akan turun dapur, dia akan nampak apa-apa yang kotor, dia akan cuci-cuci kan. Tak, Luna memang tak makan. Luna memang tunggu Husin baru makan. So Husin ambil pendekatan makan luar je, biar dapur dia tak kotor. Tapi bila nak keluar, cantik Luna, elok, cantik sangat. Tapi Husin, dia tak adalah syak ini adalah gangguan ke apa. Sebab dia macam, yelah macam saya cakap tadi lah, dia pernah baca kat Facebook kan, orang share kata kalau perempuan ni cantik sebenarnya pemalas. So dia assume lah rupanya isteri dia pemalas je lah. Dapur tak ada barang langsung sebab tak nak ada sisa-sisa makanan semua kan. Rumah memang Husin yang mop, Husin yang vacuum, Husin yang sapu lah. Tapi sebab tak ada anak, so tak adalah kotor sangat. But Husin perasan rumah dia memang cepat kotor. Bila air tu cepat berlumut, barang elektrik selalu rosak. Diorang pindah rumah baru tau sebenarnya, tapi kejap bocor, kejap itu, kejap ini. Dia macam, tak lah, rumah dia memang macam tongkang pecah lah dia kata. And dia penat sangat nak maintain, but dia terpaksa maintain. Dan Husin cakap, selain perangai malas dia, kenapa Husin tak bagi Luna masak? Yelah, dia ni lain daripada lain guys. Sebelum kahwin, dia pandai je masak makanan macam manusia normal, Husin cakap. Tapi lepas dia kahwin kan, dah macam setahun usia perkahwinan mereka ni, Luna kalau dia masak, lebih baik tak payah masak. Dia macam gaul-gaul semua benda. Macam kaki ayam dengan udang masak sekali, tak siang, tak apa. Apa saja yang Luna masak, dia macam ada bau basi, busuk. Makanan apa saja yang Luna masak busuk. Husin tak ada selera nak makan, tak boleh nak makan. Tapi kadang-kadang dia makan jugalah sebab nak jaga hati isteri. Sebab Luna ni, dia ada waktu-waktu dia bila dia renung tajam, Husin jadi takut. Sebab renungan dia tu macam bukan Luna. So dalam masa setahun perkahwinan ni, dalam setahun lebih lah, ada satu hari tu mak Husin ziarah. Dia saja datang KL, dia nak tidur rumah Husin, lepas tu nak tidur rumah menantu lain. Macam tu lah, dia macam gila-gila lah duduk rumah anak. Biasalah kat KL, anak semua kat KL kan. So fine, mak si Husin ni pun sampai. Dia sampai je rumah Husin, dia buat muka yang macam
Dia pelik tau. Macam nampak lah raut wajah dia. Dia macam macam rasa tak sedap. Dia tak cakap kat Husin, dia tak cakap kat siapa-siapa lah waktu ni. Dia tak pernah cerita kat siapa-siapa at that time yang dia sebenarnya rasa tak sedap sangat masa masuk rumah Husin. Dia kata rumah Husin tu bau semacam, lepas tu aura rumah Husin tu je semacam. Tapi bila tengok macam kemas je. Tapi dia tahulah apa yang mak dia bau ni. Sepanjang mak kat situ, Luna jadi makin pelik. Luna asyik komplain, dia panas kat rumah tu. Luna asyik baran tau. Luna sangat baran sepanjang mak Husin ada dekat rumah. Selalu Husin kalau balik dia akan jumpa Luna termenung, mencangkung, main-main jari kan. Oh tak, sejak mak dia datang, Luna it's either berselubung atas katil, menggigil-gigil, ataupun macam bila dia balik marah-marah tau. Macam ada je cari point, bergaduh, marah je kerja si Luna ni. Menurut Mak Husin, Luna dia memang tidur je tak turun-turun. Bila mak dia kejut nak makan ke, ketuk-ketuk ke, tak ada respon. So, Luna hanya duduk bilik tidur dia sahaja sepanjang Mak Husin berada di rumah. So, ada satu malam ni, mak dia ketuk pintu bilik dia lah. Cik Husin dah balik kerja apa semua kan, mak dia dah masak. Lepas tu mak dia ketuk, Cik Husin, Luna ambil tu, mak dah hidang dah semua ni, makan. Luna tak nak. Luna bergaduh-gaduh. Dia kata, tak nak lah, mak keluar. Husin tak nak lah, mak dia dah masak. So, dia tak apa, tak nak turun, sudahlah biar dia turun. Tapi at least turun lah, tunjuk muka, jamah sikit ke. Lepas tu boleh lah kalau kita nak keluar. Boleh. Dia macam tetaplah sayang isteri. So Husin turun dulu. Luna kat atas tak turun-turun. Mak dia tanya, Husin, Luna tu ada masalah ke dengan mak? Sebab memang asyik duduk dalam bilik, tak mau turun, tak mau makan, ni pun tak nak turun. Kenapa? Tak suka ke mak ada? Tak suka, tak apalah, mak bawa diri. Gitu drama. So Husin macam nak jaga hati mak dia, dia tak sengaja dia terbuka aib isteri. So dia tercerita sikit lah yang Luna ni macam pemalas sikit. Lepas tu Luna ni pelik bila di dapur. Lepas tu Luna ni dia Husin dia cakap dia tertekan. Dia cakap kat mak dia tertekan dengan perangai Luna yang dekat atas tak turun-turun tu. Dan Luna sangat pelik semenjak dia kahwin. Yada. Tiba-tiba entah dari mana terdengar suara garau. Seronok mengata aku. Terdiam. Husin dan mak terdiam. Suara apa ni? Allahu Akbar. Mak Husin tiba-tiba teriak macam tu tau. Dia tempik. Husin macam pusing sebab mak dia macam jerit Allahu Akbar tu pandang dapur. Husin nampak Luna atas fridge mencangkung. Husin pun terperanjat lah. Luna senyum je dekat Husin. Masih suara garau. Tengok apa? Tengok apa? Lepas tu Luna terjun dari fridge tu ke atas lantai. Dia cakap entah apa-apa bahasa Siam tau. Tengah mencangkung ni dekat lantai dapur. Dia lompat atas meja makan pula. Dah dia panjat atas meja makan tu. Dia sepak. Dia menari-nari atas meja tu. Dia menari sambil pijak makanan tu. Sepak. Husin dengan mak tergamam masih duduk dekat kerusi kat meja makan tu. Dia mencangkung balik. Dia pandang Mak Husin dan dia bercakap, "Oi, perempuan kau berambus di rumah aku. Sebelum aku jurut leher kau dengan tasbih yang kau sibuk mengatik zikir kau tu, baik kau berambus di rumah aku." Dia toleh pula kat Husin. Mata yang terbeliak jegil tadi tu dia kecikkan. Dia macam manja-manja pula tau. Dia macam dia dah ngantuk, jom kita masuk tidur. Tadi dia baru maki Mak Husin. Dia ajak Husin masuk bilik tidur. Dia ngantuk. Husin memang menggigil lah. Husin takut sebab yang keluar suara ni walaupun perempuan manja-manja bukan suara Luna. Lepas tu Husin tak gerak. Husin tak adalah nak naik bilik. So Husin macam tergamam je tengok dia. Dia tukar suara garau. Husin macam Allah Akbar. Dia apa hal ni? Dia marah-marah pula. Kenapa terkebil-kebil dia suruh naik bilik. Husin memang tak boleh bangun tau. So Husin menangis. Dia pergi kat muka Husin. Kau takut ke? Aku kan isteri kau. Takkan kau takut isteri kau ni. Dalam pada Husin ni diejek-ejek depan muka tu, Husin terpandang dekat dinding rumah dia tu ada frame tau ayat 1000 dinar. So Husin nasib baik terpandang tu. So dia macam ya Allah. So Husin dalam hati baca ayat 1000 dinar ni. Slowly Luna yang mengejek-ngejek dia macam ke belakang sikit dan jegil.
Kau tu bukan bagus sangat. Semayang pun tinggal, tahajud pun tak, bukan macam mak kau. Kau ingat Tuhan kau nak tolong kau ke? Kau ingat aku panas? Kau ingat aku panas? Bacalah lagi. Bacalah lagi. Baca. Husin dalam keadaan dia takut dengan Luna macam tu. Dia tak boleh nak buat apa. Tapi dia teruskan baca. Dia tak stop. Dia ulang ayat Sibulina tu. Yang Luna ni nampak Husin tak berhenti-henti membaca dalam hati. Toleh dekat mak si Husin. Bang! Dia lempang mak Husin. Mak Husin jatuh kursi, pop ke dinding ya. Betapa kuat kederat dia tu. Dalam split second benda ni berlaku cepat. Bang! Mak Husin terpelanting. Dia pusing. Hui! Dia ludah kat muka Husin. So dia ketawa mengilai-ngilai. Husin dapat kekuatan bila tengok mak dia kena lempang sampai terpelanting macam tu. Dia finally bangun. Dia pergi kat mak dia. Luna masih atas meja hanya melihat mereka dan ketawa melihat mereka. Husin masa tengah peluk mak dia suruh azan. So dia azan sekuat-kuat hati. Masa dia azan, Husin ingat kan, tone down lah sikit kan makhluk yang atas meja ni. Oh tidak, dia jadi yang siam tu balik. Dia menari-nari. Husin tak putus asa. Azan lagi. Berkali-kali Husin azan. Kejap dia menari, kejap dia ketawa. Dia berubah-ubah suara semasa Husin azan. Kejap suara lelaki, kejap suara perempuan, kejap siam. Macam banyak sangat lah benda dalam badan bini dia ni. Husin tahulah tu bukan bini dia. Ya Allah. Husin tak ingat berapa kali dah, tapi Husin memang azan. Sampailah Luna pengsan atas meja. Lepas tu baru dia bangun pergi dapur. Dia ambil air untuk mak dia. Tapi mak dia tak minum air tu. Mak dia macam baca-baca. So mak dia suruh Husin pergilah sapu muka isteri dia tu. Lepas Husin sapu, Luna pun terjaga. Luna macam apa pasal ni? Asal lah atas meja. So Husin suruh naik, mandi, tidur. Luna ni masih blur-blur. Tapi tak tahu kenapa lah Luna macam tak banyak soal. Dia ikut je kat Husin. So Husin, dia pandang je mak dia. Dia kata kat mak dia, tak apalah mak duduk rehat dulu. Biar Husin kemas semua ni. Mak dia cakap, Husin, dah berapa lama dah macam tu? So Husin cakap lah, ni pertama kali dah jadi macam ni. Mak tak tahulah. So mak dia kata, bawa lah berubat. So mak dia pun cakap lah, masa mak dia datang, mak dia memang dah bau dah. Rumah dia busuk macam ada bangkai tau. Mak dia memang bau busuk rumah tu. Lepas tu mak dia rasa tak sedap hati. Sebab tu mak dia asyik mengaji. Sebab mak dia rasa seram-seram macam ada benda tau. Mengacau-ngacau mak dia. Husin pun bincang. Bawa lah Luna ni pergi berubat. Tapi tak lama lepas Husin bawa Luna berubat tu, Husin dengan Luna decide untuk bercerai. Husin tak mampu nak tempuh hari-hari mendatang. Sebab dalam proses Luna berubat tu, dia tak baik terus. Dia tak terus hilang tau. Masa dalam proses berubat tu, ada jugalah dia macam kena kacau lagi. Rupanya ada orang lah, dia dah upah bomoh siap, hantarlah benda-benda ni dekat isteri Husin. Kenapa Husin bercerai? Ada waktu di mana Husin nak bersama dengan isteri dia Luna tu, Husin lihat yang bersama dengan dia bukan Luna, berwajah ngeri. Jadi Husin terlalu trauma dan Husin tak mampu nak teruskan kehidupan dengan Luna. Dan Husin kini menjadi seorang yang sangat pendiam, menyendiri dan murung. Itu saja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian kali ni. Sedih, kesian. Wahana sihir-sihir ni satu pura-peranda kat rumah tangga orang. Lepas tu end up Husin tu jadi murung tau. Depress sorang-sorang. Sebab apa yang dia nampak tu sangat mengganggu emosi dia lah. Apa-apa pun, I nak pesan kat sini, kalau apa juga gangguan dalam hidup kita jangan give up dengan Tuhan. Pasti ada jalan penyelesaiannya. Dan yang paling penting, jangan ambil ringan kelakuan aneh pasangan anda. I faham bila kita baru-baru kahwin, kita tak biasa dengan orang tu. So, kita pernah hidup dengan orang tu kan. So kita rasa macam, ni perangai dia kot. No. Belajar daripada kisah Husin. Kita kalau nampak something is off, kita alert, kita cuba kaji, kita cuba selidik. Benda ni
perangai dia ke? Kalau macam Usila tanya parents kan tak pernah termenung macam tu, dia terus dismiss. Itu silap dia. So kita ambil pengajaran daripada kisah ni, kalau pasangan kita berkelakuan aneh, kita selidik, kita tanya orang. Kalau kita dah tengok dia makan gaul-gaul macam tu kan, dia macam kau ni dah kenapa? Kita cuba seek help lah. Sebab kadang-kadang bila kita boleh tahu sama ada itu adalah misteri atau itu memang betul pelik. Kalau ianya bukan akibat sihir, mungkin juga boleh jadi masalah mental. So andai anda ada kisah yang lebih kurang sama atau pengalaman berbeza tetapi seram, hantarkan kepada saya melalui email. Ada yang letak kat bawah ni. So jangan lupa follow all my social media sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Okay, bye. Assalamualaikum.